Saya baru lepas siap setup kamera handphone saya ni untuk jadi kamera time lapse untuk mesin 3D printer. Dekat sana saya tengah print KLCC. Yang ni saya guna setup handphone. Handphone yang saya repair hari tu yang skrin dia pecah. Dekat sini saya dah download 3D design untuk KLCC. Yang ni saya download yang dah siap daripada Mini World. Sebab design KLCC ni kalau kita nak buat sendiri memang makan masa dan agak susah. Hanya orang yang pro saja dapat buat design yang cantik macam ni. Jadi design ni saya tekan, saya tarik masuk ke dalam apps ni. Yang ni apps nama dia Ultimaker Cura. Apps ni untuk kita generate kod untuk hantar kepada 3D printer. Okey, jadi dekat sini saya boleh ubah posisi dia. Saya boleh tekan dekat sini, tarik ke sini ke sini ke. Saya nak letak tengah. Dan bahagian bawah dia ni saya boleh scale. Yang ni saya nak kecilkan sikit saiz dia kepada 85%. Jadi dia akan jadi kecil sikit macam ni. Kalau kecil macam ni, waktu untuk print dia pendek sikit. Tapi sebenarnya design ni pun dah kira besar, dah separuh mesin saya ni. Jadi belah kanan ni, yang ni setting untuk mesin 3D printer. Profile ni, yang ni kita boleh set berapa tebal kita nak. Profile ni adalah dia punya layer untuk 3D printer. Layer, setiap layer tu dia ada yang paling halus dengan yang paling kasar. Saya nak ambil yang tengah-tengah. 0.2 ni bagi saya dah halus, dah cantik dah. Kelebihan kita print yang halus ni, dia memang nampak cantik, tak nampak sangat menggerutu ataupun bergaris. Tapi kelemahan dia akan ambil masa yang lama sikit untuk print. Kalau kita pilih yang tebal, dia hasil tak berapa nak cantik sangat, tapi dia cepat. Bawah profile ni ada infill. Infill ni adalah bahagian dalam ni. Bahagian dalam design kita ni. Infill ni saya nak set kepada 10% saja. Kalau kita set sampai 100, dalam dia ni akan penuh dan solid, lagi kuat sikit. Tapi sebab design ni saya nak set sikit saja. Yang ni untuk support. Support ni kalau kita nak print sudut yang tergantung macam ni, contohnya macam ni, kita perlukan support dari bawah macam ni. Baru printer kita boleh print dengan cantik sudut ni ataupun sudut ni. Dan yang bawah support ni adhesion. Yang ni untuk bagi model kita ni lekat cantik dekat print bed kita ni, dekat bahagian permukaan bawah ni. Okey, jadi bila design ni saya rasa dah siap, saya dah boleh tekan butang slice untuk kita cincang model kita ni jadi layer by layer. Saya tekan dekat sini, dia akan proses. Sekejap je dia proses, tak lama. Jadi kita akan tahu berapa lama printer kita ambil masa untuk print. Yang ni anggaran saja. Jadi anggaran dia lebih kurang 7 jam 36 minit. Jadi saya nak tengok dia punya proses dia. Saya tekan butang preview. Okay. Bila kita tekan butang preview, yang ni dia tunjuk macam mana 3D printer kita ni gerak. Dekat sini saya boleh tarik ke bawah. Daripada satu macam ni, kita boleh tekan play. Kepala printer kita ni akan gerak macam ni. Jadi kita boleh nampak gerakan dia. Kalau saya ambil yang bahagian 50 tengah-tengah, kita boleh tengok macam mana dia gerak. Okey, yang ni bahagian dalam ni, yang dia tengah print ni, yang ni kita panggil sebagai infill. Okey, bila dah siap macam ni, saya dah boleh save design saya ni dekat saya punya file. Jadi saya nak save sini, saya tulis KLCC. Okey, dan saya dah boleh pindah file saya ke dalam SD card. Saya boleh cucuk. Bila file ni dah ada dalam SD card, saya dah boleh cucuk dekat mesin 3D printer. Dan saya dah boleh pasang dia punya plug. Satu lagi switch dekat sini. Bila dah on, skrin dia ni akan nyala. Jadi kita boleh tekan butang print. Dekat sini dia akan keluar file yang kita nak print. Jadi kalau kita tekan OK ni, dia terus print. Tapi biasa saya akan guna cara ni dulu. Saya akan pergi dekat prepare, saya akan preheat. Dekat sini saya akan preheat. Bagi nozzle dia ni panas dulu. Sebab kalau saya terus tekan print, dia terus print. Jadi saya tak sempat nak setting kamera. Dan sebelum kita print ni, kita kena levelkan dulu dia punya base ni, dia punya bed.
levelkan dengan kertas. Printer saya ni dekat bahagian back ni dia jenis yang tak panas, dia kaca je. Jadi kita kena letak gam untuk bagi plastik tu lekat, filament lekat dekat sini. Kalau tak ada gam, dia susah lekat. Saya dah boleh letak kamera untuk time lapse dekat sini. Saya boleh setting dekat sini, dekat kamera dia. Yang ni dekat sini saya nak bagi dia ke depan sikit. Dia punya back ni ke depan sikit pada kedudukan untuk tangkap gambar. Bila kedudukan dia dah cun macam ni, saya boleh letak gam ni. Kita andaikan ni hasil print. Senang nak fokus nanti. Bagi fokus dia lebih cantik. Baru saya boleh set up kamera saya ni bagi framing dia cun, bagi warna dia cantik dengan fokus dia tak lari. Dekat kamera handphone saya ni saya pakai yang ni yang jenis Pro Mode. Dekat sini kita boleh setting macam-macam. Kita boleh setting untuk bagi cerah, gelap ke, dan yang paling penting dia punya fokus tu. Kalau kita pakai autofocus, gambar dia tak berapa cantik sebab dia lari-lari. Yang ni saya pakai handphone yang saya repair, skrin dia pecah hari tu. Dekat handphone ni saya pakai mode gambar. Kalau kita guna mode video, dia tak berapa lawak. Nanti kepala dia ni akan gerak sini sana, dia macam kalut sikit. Kalau kita guna mode gambar, timelapse dia lawa sikit. Untuk timelapse gambar ni, kita akan tangkap gambar setiap satu layer. Jadi bila printer ni print, dah siap satu layer, kita akan tangkap gambar. Bila layer seterusnya, dia akan tangkap gambar lagi. Jadi dekat sini saya ada satu wire, switch untuk bagi tahu handphone ni untuk tangkap gambar. Isyarat untuk tangkap gambar. Wire switch ni saya cucuk je dekat sini, dekat audio jack. Switch untuk tangkap gambar ada dekat sana. Switch yang ni sebenarnya earphone biasa je. Sebab dekat kamera ni kita boleh set butang untuk volume naik dan turun ni, kita boleh set untuk tekan kamera untuk tangkap gambar. Jadi bila kita tekan salah satu butang ni, handphone akan dapat isyarat untuk tangkap gambar. Saya letak balik. Yang ni bracket dia saya dah design guna 3D printer juga. Bila kita tekan dekat sini, handphone akan dapat isyarat untuk tangkap gambar. Dekat sebelah switch dia ni, yang ni kepala untuk printer. Dekat bahagian sini, saya dah design tempat untuk tekan earphone tadi. Benda ni akan gerak ke kiri macam ni. Dia terus tekan earphone ni. Handphone akan tangkap gambar. Kamera untuk time lapse dah siap set up. Lampu dari besin pun dah siap set up. Lampu studio ni. Dan saya rasa saya nak ubah sikit lampu bawah kabinet saya ni, bagi dia ada mood sikit. Lampu kabinet saya ni saya boleh ubah, saya boleh kawal guna handphone. Saya tekan dekat sini. Dan saya boleh ubah dia punya warna dekat color ni. Okey, kalau sekarang warna biru. Warna biru ni macam terlalu gelap. Saya boleh ubah lagi. Saya cuba warna merah. Ni warna purple ni. Warna purple macam tak berapa okey. Tak apa, kita tukar balik warna biru tadi. Lagi better kot daripada tadi. Kalau tengok warna lampu biru ni dekat kamera timelapse saya ni macam okey, dia ada shadow sikit. Sebenarnya lagi cantik kalau saya letak satu lagi lampu dekat bahagian sini, bagi bayang dia ni tak berapa gelap. Lampu studio saya ni tak banyak, saya ada satu je. Yang ni pun yang jenis DIY. Sebab saya tak berapa pandai sangat main-main dengan lighting ni. Lampu studio ni pun saya boleh kawal guna handphone ni. Saya tekan softbox ni, saya boleh matikan lampu ni. Mati, hidup. Mati, hidup. Dua lampu ni, lampu kabinet dengan lampu studio ni, saya pakai LED smart strip. Yang ni yang jenis kita boleh kawal guna handphone. Bila lampu semua dah setting cantik, saya dah boleh print. Saya tekan print dan saya cari file KLCC dan tekan OK. Bila printer ni dah capai suhu yang dia nak, dia akan terus print. OK, dia dah gerak dah. Yang ni dia tengah print layer pertama. Bila layer pertama ni dah siap, kepala dia tu ataupun print head akan gerak ke kiri dan akan tekan switch. Dekat kamera ni akan dapat isyarat untuk tangkap gambar. Okey, lepas tangkap gambar, dia akan sambung balik layer kedua pula. Okey, layer kedua dah siap. Lepas tangkap gambar, okey. Yang ni sekarang dia tengah print layer ketiga. Print ni memang makan masa lama, lebih kurang 7 jam. Jadi nanti lagi 2 jam saya akan update apa perubahan dia.
Dah lebih kurang 2 jam printer saya jalan. Ya, ni hasil dia. Dia punya progress ni dah sampai suku dah. Dan yang tu hasil print. Dah banyak dah dia print. Dan menara pun dah naik dah. Tapi saya perasan satu masalah dekat saya punya setup ni. Bila kepala dia ni pergi ke sana, dia tak sentuh switch. Jadi isyarat tak dapat hantar dekat handphone ni. Sebab switch handphone ni, saya punya bracket ni, bila dia selalu tolak, dia akan tendang ke sini. Lama-lama kedudukan dia ni lari dan switch ni tak dapat tekan. Sebab butang ni dia sikit saja. Design saya yang kedua ni boleh kata gagal lah. Saya nak kena cari switch macam ni, baru saya boleh buat setup baru. Sebab switch yang tu, bila kita tekan, dia banyak gaps dia. Kalau switch earphone ni, dia sikit saja gaps dia. Kalau tak sentuh sikit, terus tak dapat tangkap gambar. Kalau yang ni, gaps dia besar, potensi untuk jadi macam tu kurang. Saya terpaksa stop dulu print ni sebab switch dia ni dah tak jadi. Sebenarnya boleh je saya teruskan print ni, tapi saya nak cuba lagi sekali print KLCC ni guna timelapse. Jom kita tengok timelapse yang tak jadi. Lagi sekali, print KLCC ni guna timelapse. Jom kita tengok timelapse yang tak jadi. Yang ni sebenarnya percubaan saya yang kedua. Sebelum prototype yang ni, saya dah pernah guna yang ni, remote untuk tangkap gambar. Yang remote jenis ni dia pakai Bluetooth. Bila kita on dekat sini, kita tekan dekat sini, dia akan tangkap gambar. Yang ni best pakai sebab dia tak ada wire, tak serabut dengan wire. Tapi masalahnya yang ni, bila kita nak print benda yang lama, setiap layer tu ambil masa yang lama. Benda ni dia akan putus sendiri, dia akan disconnect sendiri Bluetooth dia. Jadi bila dia dah disconnect, tekan pun tak guna. Yang kaedah first ni pun saya anggap sebagai gagal sebab tak boleh nak buat timelapse yang lama. Memang agak frust jugalah sebab saya dah cuba 2 kali dan printer ni pun saya dah tunggu selama 2 jam. Tapi tak apa, kita cuba lagi. Saya hanya kena tinggal cari dia punya switch ni dan buat prototype yang ketiga. Kita tengok macam mana, berjaya tak? Next. Aduhai. Dan saya perasan satu lagi problem. Bila saya tinggal handphone lama dekat sini, kucing saya ni datang kacau dia punya stand. Dia datang geser dekat kaki ni. Jadi dekat timelapse tu dia ada gerak-gerak sikit. Kedudukan dia tu susah nak adjust sebab dia berubah-ubah. Saya kena settlekan dulu masalah kucing ni. Saya kena buang dulu kucing saya, baru saya boleh buat timelapse ni dengan cantik. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.